Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bersama lagi dengan Cikgu Ridwan pada hari ini dalam kita membincangkan soalan tutorial di dalam tajuk cahaya dan optik fizik KSSM tingkatan 4. Jadi hari ini kita teruskan dengan soalan yang telah cikgu sediakan. Ini soalan yang pertama cikgu pilih pada hari ini. Sebuah kereta ni dengan cermin sisi, semua kereta ada cermin sisi dan cermin pandang belakang. Kat sini ada satu cermin. Jadi soalannya dekat sini, nyatakan jenis cermin yang digunakan. So soalan untuk jawapan bagi soalan ini adalah cermin cembung. Cermin cembung. Nyatakan jenis cermin. Cermin ni ada dua lah, cembung dan juga cekung. Tapi dalam kes ini kita pilih dia cermin cembung. Soalan yang kedua pula dekat situ, nyatakan satu sebab mengapa cermin yang digunakan adalah cermin satah. Kita jawab sajalah soalan dekat situ. Kenapa kita pilih cermin satah? Digariskan dulu supaya kita tidak lupa. Kita mesti mengikut kehendak soalan. Jadi jawapan yang sepatutnya murid tulis di situ adalah medan penglihatan yang lebih luas lah. Ada huruf M pula. Medan penglihatan yang lebih luas diperoleh lah. Okey, seterusnya kita tengok pula pada gambar rajah. Gambar rajah yang kita perlu lengkapkan di sini. Cikgu bawa dulu dia ke bawah. Rajah 1.2, F adalah kat sini sebagai titik fokus dan C adalah pusat kelengkungan lah. Jadi sebelum tu kita tunjukkan dengan kamu fokus ini. Ni antara ni C dengan F dan F dengan Pak C ni cikgu letaklah satu garisan biar kamu nampak kat sini. Sebenarnya sama panjang semua ni. Cuma mana kita dapat C itu pusat kelengkungan, C yang menuju ke sini ni. Yang kat sini cikgu gunakan highlight. Tukar warna lah, tukar warna hijau katakan. Ni. Ini adalah jejari. Itu adalah jejari kelengkungan. Manakala satu lagi bahagian yang kita dapat daripada F ni ke garis ini kita labelkan dia sebagai panjang fokus. Jadi kita pergi pada panduan untuk melukis gambar rajah sinar lah bagi cermin cembung. Yang pertama, sinar cahaya yang menuju ke C dipantulkan balik mengikut ringkasan asal seperti yang ditunjukkan ni lah. Pergi dan balik tu murid boleh nampak. Dekat sini cantik sangat lah. Pergi dan balik ni. Ni ada anak panah dekat sini. Tak nampak pula warna kuning. Kita guna warna pink tak nampak, kita guna warna kuning lah, mungkin lebih terang sikit. Ini pergi dan ini dipantulkan semula. Lihat pada anak panah tu. Dan nombor 2, sinar cahaya yang selari dengan faksi utama. Sinar cahaya yang selari dengan faksi utama yang ini. Apa yang akan berlaku di situ? Dipantulkan seolah-olah berpunca dari titik fokus. Dipantulkan semula seolah-olah berpunca dari titik fokus lah. Kemudian yang ketiga, sinar cahaya yang menuju ke F. Sinar cahaya yang menuju ke F ni akan dipantulkan selari dengan faksi utama. Dipantulkan semula selari dengan faksi utama. So ini panduan lah dalam melengkapkan gambar rajah sinar untuk cermin cembung. Jadi soalannya lengkapkan
kat sini ada soalannya adalah lengkapkan rajah sinar, menunjukkan kedudukan imej yang dibentuk. Okey, jadi kita buatlah panduan yang detail pun ada dalam buku teks KSSM pada muka surat 274. Cikgu cuba buat kat sini. Okey, garis lurus ni. Okey, kebetulan boleh jadi lurus lah. Kemudian dipantulkan semula seolah-olah melalui F. Ni seolah-olah melalui F. Okey, pantulkan semula. Garis lurus ni ini adalah garis lurus. Kemudian satu lagi garis dia akan menuju kepada C. Ni menuju kepada C. Okey. Jadi kat situ kita akan nampaklah ada berlaku persilangan antara dua garis di mana di sini terbentuknya image lah. Yang ini objek, yang ini image. Kat sini terbentuknya image. Kawasan ni terbentuknya image. Okey, selesai untuk soalan tersebut. Jadi kalau kita bandingkan objek dengan image ni, okey, image ni saiznya lebih kecil. Saiznya lebih kecil. Kemudian apa yang kita boleh katakan ianya maya. Ianya maya. Sebab kita nampak maya ni sebuah ciri-ciri untuk objek maya, kita akan membina garis putus-putus ni lah. Dan kemudian kita tengok ianya tegak lah. Itu ciri-ciri bagi imej yang terbentuk dalam soalan rajah 1.2 ini. Okay, seterusnya kita lihat ulang kaji juga, tetapi kalau kita lihat soalan tadi berkaitan dengan cermin cembung. Yang bawah ini kita gunakan kanta cembung. Kita gunakan kanta cembung. Okay, kita tengok dekat sini. Sebelum kita melukis untuk kanta cembung, untuk panduannya itu, kita lihat dulu panduan melukislah. Yang pertama, sinar cahaya yang menuju ke pusat optik, yang tengah-tengah ini, dia akan membentuk satu garis lurus lah, yang melalui pusat optik tanpa dibiaskan. Maksudnya memang benar ianya garis lurus tanpa dibiaskan, tanpa dibiaskan. Kemudian yang kedua, satu garis yang selari dengan paksi utama. Okey, cikgu label kat sini paksi utama. Paksi utama. Apa yang berlaku? Ianya akan terbias. Terbias dan melalui titik fokus. Terbias, ni maksudnya dia membentuk sudut lah dekat sini. Dan melalui titik fokus. Dan yang ketiga, sinar cahaya, sinar yang melalui titik fokus terbias selari dengan paksi utama. Selepas melalui pusat ni, tengah-tengah ni, dia akan terbias dan selari dengan paksi utama. So lebih detail bagaimana untuk kamu ulang kaji tajuk ini, kamu boleh lihat pada muka surat, kalau buku teks tu muka surat 252 sehinggalah muka surat 256. Jadi kita lengkapkan gambar rajah sinar yang ini. Kalau kita tengok dekat sini, kita akan ada satu garis lurus di atas ni yang selari. Cikgu cuba buat. Selarikan. Dan dia akan pergi ke F lah, ikut nombor 2 ni. Pergi pada F. Tak susah juga, patutnya guna pembaris. Okay, lepas tu apa yang berlaku, satu lagi garis adalah dia akan melalui pusat ni, pusat O ni. Dan sudah pastilah, bila kita buat dengan betul, dua garis ni akan bertembung dan akhirnya kita dapatlah mencari
imej yang kita inginkan. Imej yang kita inginkan di sinilah. So, kalau kita lihat dekat sini, apa yang berlaku sudah pasti imejnya akan songsang. Kita balik kat sini. So, imejnya adalah yang pertama, kita katakan ianya nyata. Kalau cermin tadi maya, tapi kalau kantar ianya nyata. Kemudian sifatnya yang berikutnya adalah songsang. Tapi kalau cermin tadinya tegak. Dan yang seterusnya dibesarkan ke dikecilkan ni kalau kamu nampak. Dia lebih besar daripada F kat situ. Kalau betul-betul kat sini, yang kalau kita lukislah sebenarnya kalau ikutkan sebenarnya kecil lah sebenarnya kecil, tapi sebab cikgu lukis ni kurang tepat, jadi dia nampak besar so sebenarnya kecil sebenarnya kecil. Kenapa kecil? Sebab imej terbentuk di antara F dengan 2F. Sepatutnya imej yang terbentuk adalah lebih kecil saiznya. Okey, itu sebagai ulang kaji. Untuk lebih detail belajar boleh lihat buku teks, muka surat 256 lah buku teks tingkatan 4, buku teks fizik tingkatan 4 itu untuk lebih jelas. Kemudian soalan seterusnya, nyatakan dua ciri imej bagi rajah yang terbentuk tadi berdasarkan soalan lah. Okey, yang pertama tadi kita dah setuju. Yang pertama kita nak cakap dia sebagai, kalau berdasarkan ni nyatalah okey, tulislah dua saja kalau kita nak letak tiga, pastikan tiga-tiganya betul. Okey, saiz dari segi saiz kecil lah, dari segi saiz kecil. Dan dari segi maya atau songsang, maya atau sahih, jawapannya adalah ya maya maya. Yang kecil, satu lagi yang kita boleh cakap tadi adalah tegak. Yang ketiga pilihan kita boleh kata dia sebagai tegak. Inilah contoh. Okey, cikgu letak juga bahan untuk membantu kamu yang ada pada muka surat 274 274 dalam buku teks lah, khusus untuk ciri-ciri imej dan juga kedudukan imej bagi cermin cembung. Kamu nampak kat sini. Kamu boleh lihat nantilah lebih detail sekiranya jarak objek lebih besar daripada F, ni objek, ni jarak lah. Dari sini sampai ke sini, ni panggil U. Dari F kepada P ni dipanggil sebagai F. Note lah kalau lebih belakang ni panggil 2F lah. Yang tu yang paling penting. Yang ini daripada imej ke P ni dipanggil V, ataupun jarak imej. Okey, boleh tengok dalam buku teks muka surat 274. Dan seterusnya kita boleh tahu kedudukan imej tu di mana. Iaitu kalau kita lihat betul dekat sini, V lebih kecil daripada F. Betul nampak sangat jelas dia lebih kecil kat sini. Kemudian ciri-ciri lain, ciri-ciri imejnya adalah maya, tegak dan juga diperbesarkan lah. So yang lain tu kamu boleh rujuk dalam buku teks lah. So soalan seterusnya yang cikgu sediakan di sini adalah berkaitan dengan soalan bongkah kaca, di mana cahaya merambat daripada medium tumpat ke kurang tumpat lah. Tumpat itu adalah kaca, medium kurang tumpat itu adalah udara. Okey, sebelum tu cikgu nak betulkan gambar rajah. Okey, sebenarnya kita ada satu garis kat sini, tak nampak ni ni ada anak panah sebenarnya. Ni adalah garisan ni, sinar tuju yang dibiaskan pada sempadan antara udara dengan juga kaca. Okey, ini ada anak panah kat sini. Okey,
Berdasarkan Raja 3.1, sudut 42 dikenali sebagai sudut genting lah. Ini kita dah belajar. So, tulislah sudut genting. Kenapa kita tahu ianya sudut genting? Yang pertama, syarat yang pertama untuk sudut genting berlaku adalah mesti cahaya ni sinar tuju merambat daripada medium tumpat ke kurang tumpat. Dan apabila dibiaskan, sudut biasanya R adalah 90 darjah kat sini, maka 42 darjah ni akan jadi sudut genting. Pantulan dalam penuh berlaku apabila sudut tuju melebihi sudut genting. Contohnya 48, 50, di mana dalam ni nanti akan ada satu lagi garisan yang dibiaskan. Itu dipanggil pantulan dalam penuh dengan syarat sinar tuju lebih daripada sudut genting dan mesti merambat daripada medium tumpat ke kurang tumpat. Okey, seterusnya hitung indeks biasan bagi bongkah kaca tersebutlah. Kita ada formula N sama dengan 1/sin lah. Jadi kita masukkan saja 1/sin 42 darjah guna dengan bantuan kalkulator, kita akan dapatlah nilai 1.4945 lah. Pastikan 3 tempat puluhan ataupun lebih. Itu lebih baik. So kamu kena ingatlah N sama dengan 1/sin C, di mana C itulah sudut genting. Seterusnya kita lihat gambar rajah. Dekat sini apa yang berlaku adalah dia kata sinar cahaya dilaraskan sehingga sudut pada M menjadi 48 seperti ditujukan dalam rajah R. Dalam rajah 3.2. So tadi 42, dia jadi 48 lah. So yang pertama, lengkapkan lintasan sinar cahaya. Maksud kita kena lukislah dan kita faham sinar tuju melebihi sudut genting, melebihi sudut genting, dan dalam waktu yang sama dekat sini akan ada satu sinar lah. Kalau kamu tengok boleh rujuk di dalam buku teks lah, boleh rujuk di dalam buku teks ke surat yang berkaitan dengan pantulan dalam penuh ni, muka surat 243. Muka surat 243. Okey, sambung sini. Warna apa ni? Okey, bolehlah hijau Okey, sini Dan tidak ada lagi lah dan tidak ada lagi sinar yang dibiaskan. Tiada sinar biasan lah dekat sini, tiada sinar biasan. Sebab apa? Sebab sudut tuju melebihi sudut genting 42 darjah. Buat catatan sikit, sinar tuju lebih besar daripada sudut genting. Jadi apabila ini berlaku, fenomena yang berlaku adalah pantulan dalam penuh lah, pantulan dalam penuh. Okay, kita lihat pada soalan selepas kita lengkapkan ni, kita lihat pada soalan Jadi boleh lihatlah dalam buku teks muka surat 243 boleh rujuk buku teks muka surat 243. Di situ antara poin yang paling penting adalah murid boleh mendefinisi sudut genting. Kat situ ada dinyatakan sudut genting iaitu sudut tuju dalam medium yang berketumpatan optik tinggi apabila sudut biasa dalam medium yang berketumpatan rendah sama dengan 90 darjah. Itu antara definisi sudut genting yang dicatatkan pada muka surat 243. Okey, soalan seterusnya, ini soalan bahagian B. Soalan yang kita bincangkan sebelum tadi adalah soalan bahagian A. Ini kita cuba bincangkan adalah soalan di bahagian
B pula, iaitu soalan kertas 2 di bahagian B. Okey, apa yang dibagi tahu kat kamu? Dia ada gambar raja dua, dua gambar raja dekat sini yang kamu nampak lihat. Cermin P, cermin P dan juga cermin Q. Ni Q ni, ini buat catatan ni betul-betulkan, bukan P lagi, ni Q lah. Ni cermin Q. Okey, tengok betul-betul kat mana kedudukan C, F dan juga X lah. Di mana C ni, kalau kita tunjukkan tadi, C menuju kepada X itu adalah, C menuju kepada X itu adalah jejari kelengkungan lah. Daripada X ke F itu adalah panjang fokus. Okey, apakah maksud titik fokus? Jadi sebelum kita jawab, tengok dulu gambar raja yang cikgu sediakan. Di sini untuk cermin cekung dan juga cermin cembung, terlihat sinar tuju yang mengenai cermin cekung ataupun cermin cembung sifatnya adalah menumpu lah. Sifatnya adalah menumpu pada satu titik, menumpu pada satu titik. Jadi jawapan yang kita perlu jawab untuk soalan ini adalah, apa maksud titik fokus? Titik fokus adalah titik pada paksi utama. Titik pada paksi utama. Ini paksi utama, paksi utama yang ni. Okey, di mana semua sinaran yang selari bertumpu pada titik tersebut, tertumpu pada titik tersebut. So dalam gambar raja, mana titik fokus tu? Inilah yang dilabelkan sebagai F, yang dilabelkan sebagai F itu adalah titik fokus. Okey, soalan berikutnya, berdasarkan raja 1.1 dan 1.2 bandingkan kelengkungan, kelengkungan cermin, panjang fokus dan kesan ke atas sinar cahaya yang dipantulkan. Seterusnya nyatakan hubungan antara kelengkungan cermin dengan panjang fokus. Jadi untuk menjimatkan masa, cikgu telah sediakan jawapan. So, jawapan yang pertama adalah jejari kelengkungan dalam raja 1.2 lebih besar daripada raja 1.1. Itu berkaitan dengan kelengkungan cermin, betul kan? Kalau kita lihat dalam raja, C ke X ini lebih pendek berbanding dengan C ke X untuk raja 1.2 lah. Maksudnya jejari kelengkungan atau kelengkungan untuk raja 1.2 lebih besar daripada jejari atau kelengkungan untuk raja 1.1. Yang kedua, XF atau FC ialah panjang fokus. Panjang fokus sama dengan jarak di antara X dan F, betul lah. XF dan FC ni adalah panjang fokus. Sebab tu tadi cikgu dah tunjuk, cikgu tunjuk bahawa dia punya panjangnya sama. Ni. Okay, itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, panjang fokus bagi cermin, P atau 1.1 tadi adalah lebih kecil berbanding dengan raja Q, betul kan? Kalau kamu ukur sini, F ini, F ke X dengan F ke X, kalau kita bandingkan untuk raja 1.1 dan 1.2, 1.1 ni lebih pendek panjang fokusnya berbanding panjang fokus untuk raja 1.2. Okay, berikutnya, sudut pantulan raja 1.1 lebih besar berbanding 1.2. Sudut pantulan, kita tengok sudut pantulan ni. Ni sudut dia. Okey, ni sudut dia. Ini sudut dia lah. So kalau secara kasar dengan mata kita nampaklah sudut untuk raja 1.1 lebih besar daripada sudut 0.2, dan akhir sekali hubungan itu
kita boleh tulis kelengkungan cermin bertambah tetapi panjang panjang fokus berkurang. Kita lihat. Betul tak? Betul panjang fokus bertambah. Panjang fokus kelengkungan ni bertambah. Kelengkungan ni panjang tetapi kita lihat panjang fokusnya bertambah. Bertambahlah, betul lah. Ketika kelengkungan cermin bertambah, panjang fokus berkurang. Okey, itu antara 5 markah dan 5 cadangan markah yang perlu kita jawab untuk soalan tersebutlah. Kemudian untuk soalan seterusnya berdasarkan gambar rajah ini. Okey, soalan yang kita tunggu-tunggu dan nak kita bincangkan, dan sebelum ni pun kita dah tunjuk untuk tajuk lain. Rajah 1/3 menunjukkan dua kereta R dan S bergerak dalam arah yang bertentangan di antara satu sama lain melalui satu selekor tajam. Sebuah cermin diletakkan di X ni. Satu cermin lah diletakkan di sini. Ini kereta yang pertama, kereta R. Ini kereta yang kedua, kereta S. Okay, soalan, namakan jenis cermin pada kedudukan X. Sudah pasti itulah cermin cerembung. Cermin cembung. Kamu boleh lihat dekat mana? Di bank, juga di selekor-selekor tajam, dan juga di dalam pasaraya lah. Semata-mata, dan cermin ini bertujuan untuk keselamatan lah. Cermin ini bertujuan untuk keselamatan. Seterusnya, terangkan bagaimana cermin itu dapat membantu pemandu kereta R melihat kereta S. Okey, cadangan jawapan yang pertama adalah sinar cahaya daripada kereta Q. Sinar cahaya daripada kereta Q. Kereta Q. Kereta R Ini kereta R ni, salah ni. Salah cikgu tulis salah. Kereta R. Tak kisahlah, kereta R dulu baru S pun tak ada masalah. Kereta R dipantulkan oleh cermin pemandu kereta P. Kereta S. Masih salah je cikgu sebut malam ni. Ini S, ini R, kena highlight lah. Kemudian poin yang kedua, pemandu poin yang kedua, pemandu dapat lihat imej kereta R yang tegak dalam cermin. Dan poin yang ketiga, cermin itu mempunyai medan penglihatan, medan penglihatan yang luas. Sebab cermin cembung. Okey, selesai soalan yang kedua, dan soalan yang berikutnya yang membawa markah yang agak besar kat sini, 10 markah. Sebagai seorang pengangkat, anda bercadang untuk mereka sebuah dapur solar yang boleh mendidihkan air. Dapur solar menggunakan pancaran matahari secara terus, dan terangkan bagaimana untuk membina sebuah dapur solar
boleh menyediakan air dalam masa yang singkat berdasarkan aspek berikut. Jenis cermin, kedudukan bekas, bahan yang digunakan dan warna yang dicatkan pada bahagian luar dan dalam dapur. Cikgu telah sediakan jawapan di sini yang cikgu pesan sebelum ini. Bagi menjawab soalan ini, kita boleh membina dalam bentuk jadual juga. Tapi ini kita buat dalam bentuk ayat lah, boleh. Boleh juga sebenarnya. So yang pertama, kita gunakan cermin cembung lah. Kita gunakan cermin cembung. Sebab kenapa kita gunakan cermin cembung? Sebabnya adalah bagus. Dia menumpukan atau memfokuskan cahaya matahari. Okey, lagi apa? Letakkan bekas air pada titik fokus cermin cekung tersebut. Bekas air tu kita letak pada betul-betul titik pusat fokus untuk cermin. Kenapa? Sebab semua sinaran tadi yang selari tu, sinar cahaya yang selari akan dipantulkan dan fokus kepada titik fokus lah. Dan antara jawapan lain mendapat haba yang maksimum. Tu poin yang keempat. Seterusnya untuk yang ketiga, bahagian luaran dicat dengan warna hitam. Tujuan untuk menyerap haba. Jawapan lain yang kita boleh fikirkan, bahagian dalaman dibalut dengan keranjang aluminium lah atau berwarna perak. Tujuannya supaya sinaran matahari dipantulkan semula lah. Dan alat memasak itu dibalut dengan plastik atau kaca. Kerana apa? Kerana untuk memerangkap haba dan tidak terbebas keluar lah. Itu tujuannya kita gunakan alat memasak itu dibalutkan dengan plastik ataupun kaca. Jadi sekian saja perkongsian cikgu pada hari ini. Selamat belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.